أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nama saya Muhammad Najwa Nur Hakim bin Muhammad Nasri, nombor metrik 050021. InsyaAllah pada hari ini saya akan menyambung pembentangan saya pada terjemahan kitab Al-Falsafah Al-Yunaniyah Muqaddimah wa Mazhab. Okey, saya ditugaskan untuk terjemah pada muka surat 137 sehingga 139. Okey, kita boleh buka muka surat 137. Okey, kita akan start kat bawah tu sekali, yang tulisan bahasa Arab kat bawah-bawah tu sekali. Okey, saya akan mula dengan bacaan bahasa Arab dululah. فَمَا أَنْكَرَهُ عَلَى أَفَلَتُونَ مِنَ الْقَوْلِ بِأَعْجَزَاءِ النَّفْسِ إنسانية أثبات هو لها لا على أنها أجزاء ولكن على أنها قوى مختلفة أو وجوه مختلفة الشيء واحدة مع بساطة جوهرها وبكل قوة من تلكم القوى تؤدي وظيفة خاصة هذه القوى كما يضعها أرسطو على النحو التالي. Terjemahan: maka saya menafikan kepada Plato yang mengatakan bahagian-bahagian jiwa bukan sebagai bahagiannya, akan tetapi ia sebagai kekuatan yang berbeza atas sesuatu perkara yang sama dengan kesesuaian intipatinya. Dan dengan semua kuasa yang kuat mempunyai fungsi tertentu. Kuasa-kuasa yang telah disusun oleh Aristotle adalah seperti berikut. Okey, apa yang saya fahamlah sebuah sedikit berkenaan dengan petikan ni, dia nak menceritakan bahawasanya Aristotle ni tak berapa setuju atau menafikanlah apa yang dikata oleh Plato. Okey, Plato ni dia mengatakan yang bahagian jiwa ni bukanlah daripada sebagai bahagiannya. Okey, maksud bahagian ni apa yang saya faham iaitu berkenaan dengan badan kita lah. Plato ni mengatakan bahagian jiwa ni bukanlah daripada bahagian badan kita lah. Bukan dia kata daripada fungsi badan kita. Dia mengatakan, Plato ni mengatakan yang jiwa ni adalah suatu kuasa yang kuat yang mempunyai fungsi yang tertentu lah. Tapi Aristotle ni menafikan lah. Dia kata tanpa badan jiwa tak akan berfungsi. Tanpa jiwa badan tidak akan berfungsi. Macam tu lah apa yang saya faham lah berkenaan dengan ni. Okey, seterusnya okey, yang kita sambung tadilah kuasa-kuasa yang Aristotle kata tu. Yang pertama iaitu al-hassah wa ya'ni biha quwwati allati tudrika bihal mahsusati biha laha mansafati wa awaridu hasiyatan. Yang kedua al-hassi mushtarik wa huwa ma nudrika bihi tashabuhu wa tadaddu bainal asya' al-mahusata wa wujuha kullu minha iza la yumkinu idraka sawadid dawna idraka naqidatan wa hirral madhi mislan wa hazal idrak al-mushtarik huwa wazifatul hissi mushtarik. Yang nombor tiga al-mukhalliyata wa hil quwwatul lati tanaquli ilayna sural asyad ba'da murihiha bil hissi al-mushtarak. Okey, terjemahan dia yang nombor satu, al-hassah tu bermaksud panca indera. Ini bermakna kemampuan untuk merasai melalui indera sentuhan dan rasa sesuatu zat, sesuatu sifat atau benda-benda yang lain lah daripada deria. Okey.
Apa yang faham iaitu berkenaan dengan panca indera. Kita semua ada panca indera, sebagai contohnya panca indera mulut, panca indera telinga, panca indera mata. Okey, kegunaan atau fungsi panca indera ni untuk merasai atas sesuatu zat atau sesuatu sifat. Itulah kemampuan panca indera, itulah fungsi panca indera bagi kehidupan bagi seseorang manusia. Okey, yang nombor kedua iaitu fungsi akal. Al-hassi mushtarak iaitu fungsi akal. Yang kita sedar akan persamaan dan perbezaan antara perkara-perkara tertentu yang jelas kelihatan dan bentuknya. Sebagai contoh, tidak mungkin akan mengenali kegelapan seseorang tanpa kembali mengkaji masa lalu. Persepsi umum ini adalah fungsi akal. Apa yang saya faham berkenaan fungsi akal ni, apa yang Allah kurnia pada kita iaitu akal. Akal kita adalah untuk berfikir. Bilanya Allah bagi kita akal untuk kita berfikir, maksudnya kita akan berfikir mengenai kehidupan, mengenai Maha Pencipta. Sebagai contohnya, tak mungkin kita akan mengenali kehidupan seseorang tanpa kembali mengkaji masa lalu. Tak logiklah kalau kita tak kenal kegelapan seseorang atau keburukan seseorang tanpa kita mengkaji menggunakan akal kita. Lebih kurang macam itulah apa yang saya faham. Yang nombor ketiga iaitu al-mukhalliyata, iaitu maksudnya imajinasi. Atau orang Melayu panggil, orang kata mudah cara khayalan lah. Iaitu adalah daya yang menyampaikan kepada kita imej-imej yang paling kuat selepas melalui akal. Maksud dia kita mempunyai khayalan atau orang kata angan-angan atau mempunyai orang kata impian. Yang orang kata apa ditafsirkan oleh akal, yang kita menggunakan akal untuk imajinasi lah apa-apa yang kita nak bayangkan. Okey, nombor 4 iaitu hafizatan. Wahya quwwati allati tahassuli biha sawrul asya' ma'a idrakiha bi anna hazihil sawri hasalat an hisasi sabiq. Hafizatan, apa yang saya translate ni iaitu bermasuk otak lah. Hafizatan masuk otak. Tapi tak tahulah kalau salah, kena tanya ustaz lain lah. Hafizatan, ia adalah kuasa yang mana imej perkara berlaku mengetahui bahawa imej-imej ini mempunyai erti kata sebelumnya. Maksud kata peristiwa-peristiwa yang lalu lah. Lebih kurang macam tu lah. Yang nombor 5, az-zakirah. Wahya quwwatu allati tusta'adu biha sawrul asya'i wa tastamiru ba'da ghiyabiha wa nisyaniha. Yang nombor 6, al-quwwata al-aqilah. Wahya allati tudrika al-ma'ani al-kulliyati li suril asya'i jami'aha فموضوعها الفكرة والمعقولة ويقسم أرسطو هذه القوة العاقلة إلى شيء يطلق على أولهما اسم أو أخل القبيل وعلى سنيمها العقل الفاعل وأول استعادة القوة لأن تعقل والثاني عقلها بالفعل ومجموع هذا كله نفس الإنسانية. Okey, terjemahan yang nombor 5 iaitu memori. Az-zakirah atau dikenali sebagai memori. Ia adalah kuasa di mana perkara dapat dipulihkan selepas ketiadaan mereka dan melupakan mereka. Maksudnya memori ni adalah ingatan lah. Ingatan ni adalah suatu benda yang kata apa kita perlu ingat detik-detik kita. Bila memori kita yang kita tak dapat kawal, kita tak dapat ingat, maka kita dapat melupakannya lah. Maksudkannya kalau bila kita tak jaga memori kita akan hilang lah mudah cara. Memori ni adalah orang kata apa sebagai satu polaroid lah, sebagai satu ingatan daripada manusia, jiwa manusia.
Yang nombor 6 iaitu al-quwwah aqilah, akal yang kuat. Dialah yang memahami erti semua perkara dalam sesuatu gambaran. Temannya adalah akal dan logik-logik fikiran. Dan Aristotle membahagikan kuasa rasional ini kepada dua perkara. Yang pertama dipanggil minda yang kuat, iaitu minda yang mampu menerima sesuatu, dan yang kedua minda aktif. Minda aktif yang pertama adalah kesediaan daya atas sebab menjawab alasan, dan daya kedua adalah buatan selaras dengan kehendak akal, dan semua ini pada jiwa manusia. Okey, Aristotle ni membahagi kuasa rasional iaitu kepada dua. Ingat dua tu. Iaitu minda yang kedua, minda yang kuat. Yang kedua iaitu minda yang aktif. Okey. Yang tu saja. Okey, seterusnya. ومما يجدر بيانه أن أرسطو يرى أن هذه النفس إنسانية هي وظيفة الجسم وعمله، وإذا لا توجد بدون الجسم فوجودها لا بد أن يكون في الجسم ما وما دامت النفس لا توجد إلا في الجسم. فمن الحسن في النظر الأرسطو القول بتناسخ، لأن تناسخ عند القائلين بها مبني على وجود النفس مستقلة عن الجسم، وعلى إمكان الانتقالها من جسم أرقى إلى جسم أدنى، وبالعكس وما دام وجودها مستقلة قد انتفى فقد انتفي كذلك ما يترتب عليه في نظره. Okey, terjemahan dia, apa yang saya terjemahlah, iaitu dia kata perlu diingatkan bahawa Aristotle melihat jiwa manusia ini sebagai fungsi dan fungsi badan. Jika ia tidak wujud tanpa badan, kehadirannya mesti berada dalam badan. Selagi jiwa ditemuainya hanyalah dalam badan, ia adalah hak dalam pandangan Aristotle untuk mengatakan penjelasan semula. Kerana penjelasan semula apabila mereka mengatakan adalah berdasar kewujudan jiwa bebas daripada badan dan kemungkinan memindahkannya dari badan yang lebih tinggi ke badan yang lebih rendah dan dengan badan yang lebih perlahan. Selagi kewujudan bebas, ia juga telah menafikan implikasinya. Apa yang saya fahamlah berkenaan sebab sedikit dengan petikan ini, ia mengatakan bahawa Aristotle melihat jiwa kita ni sebagai fungsi dalam badan kita lah. Jiwa kita ni memainkan peranan dalam badan kita. Kalau jiwa kita tak berada dalam badan, maksudnya ia tak lengkap lah. Dia mesti ada dalam badan. Itulah apa yang saya faham. Okey, setakat tu saya dari perbentangan saya. Kalau ada salah silap daripada saya minta maaf. Dan kalau ada pertanyaan, bolehlah tanya. Tapi setakat mana saya faham, setakat tu saya jawab. Tapi kalau yang mana yang tak apa faham tu, bolehlah rujuk kepada pensyarah sendiri. InsyaAllah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.